adalah pemimpin-pemimpin setempat. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini diizinkannya kita untuk bangun dari tidur dalam keadaan bernyawa, masih lagi ada nyawa, dan diberinya kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk lebih lagi memahami Islam yang kita anuti itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diterima Allah sebagai hamba-hambanya dan dapat ganjaran yang dinantikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, yaitu tak lain tak bukan syurga. A'dadtu li ibadi, kata Allah, aku sediakan untuk hamba-hambaku fiha, di dalam syurga, ma la ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan tak pernah terdengar oleh telinga, wala khataru ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas dalam hati kita. Itu kan dijanjikan Allah bagi orang-orang yang Allah iktiraf sebagai hamba-hambanya. Dan Quran pun Allah sebut, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan-golongan hamba-hambaku. Itu apa kata Allah? Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga. Welcome to my syurga, kata Allah. Ada orang tanda angkat tangan. Inilah mudah-mudahan kita berusaha untuk mendapat ganjaran yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Baik, pagi ini kita sambung lagi pembacaan Al-Quran kita dalam surah Fussilat, yaitu ayat nombor berapa? 37. Alright. Ayat nombor 37. Saya senang je. Kalau nak cepat habis, tak boleh ayat nombor 60 ke. Cepat habisnya. Baik, ayat nombor 37 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudullahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, dan di antara keterangan-keterangannya, bukti-buktinya, penerangan-penerangannya, mengatakan apa? Yaitu kebesaran Allah tu. Apa di antara dalil-dalil yang menandakan kebesaran Allah? Ialah adanya malam dan siang. Diadakannya malam, lepas tu siang, lepas tu malam balik, lepas tu siang, lepas tu malam balik, lepas tu siang. Kalau ditampilnya tak hendak malam-malam macam siang aja, tak ada malam-malam macam. Tuan-tuan dan puan-puan, tampilnya siang aja. Pukul 10 aja. Matahari masih di atas aja, tak ada turun-turun. Apa jadi? Mangkuk. Kalau mangkuk tak apa. Matahari dia mengeluarkan apa? Mengeluarkan kepanasan. Makin lama makin panas, makin lama makin panas, makin lama makin panas, makin lama makin panas. Pun tak ada turun-turun. Dia sentiasa panas aja. Cahaya tu ada aja. Tok. Tak berhenti-henti. Bertahun-tahun. Apa macam? Apa jadi? Segala yang cecayo, tahu ke cecayo dalam dunia ni habis menggelegak belaka. Lautan menggelegak, laut menggelegak, sungai menggelegak, tasik menggelegak, parit menggelegak, darah dalam badan kita pun menggelegak belaka. Mun ditampilnya siang, tak ada malam-malam ya. Lepas tu dia dapat, sebab tu dia apanya, dia panasnya udah agak-agak tak tahan manusia. Maka disejukkannya, dia jadikannya malam, dia turunnya matahari. Supaya ada imbangan antara malam dan siang.
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, kata Allah. Banyak orang hafal ayat ni, surah Ali Imran. Inna fi, sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi dan pertukaran antara siang dan malam adalah sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mahu berfikir. Yang tak nak berfikir tak adalah dia terasa apa-apa. Ya. Itu satu. Kalau di siang je, kalau di malam punya je, tidak siang-siang macam malam aja. Tak ada, gelap aja. Tidur aja ke kota. Lalu ke tidur macam. Kata dia tidur aja. Lalu ke tidur aja, tak ada bangkit. Apa akan berlaku pada alam ni? Makin lama makin sejuk, makin lama makin sejuk, makin lama makin sejuk, makin lama makin sejuk. Udah sejuk apa jadi? Apa jadi? Beku segala cahaya yang ada di alam ini. Laut beku, sungai beku, parit beku, ya, apa lagi? Tasik beku. Dan dalam badan kita ni ada tak cahaya? Darah kita macam beku belaka. Air kencing beku. Macam mana nak kencing dah beku? Inilah dia kebesaran Allah Ta'ala. Digilio punya. Malam dan siang. Lepas siang malam, lepas malam siang, lepas siang malam. Udah sejuk, agak-agak nak beku, Allah datangkan matahari. Maka panas balik. Bila panas dia dia cahaya dekat-dekat nak melegak, dia besuk turun ke malam. Begitulah setiap masa. Sehinggalah Allah tetapkan bila berlakunya hari kiamat. Masa itu dah tak ada peraturan lagi dah. Malam siang tak ada kira dah, ya. Ini dia tanda kebesaran Allah. Itu keterangannya. Dan di antara keterangannya ialah adanya malam dan siang. Dan matahari dan bulan. Bila ada siang ada matahari, bila malam ada bulan. Janganlah kamu sujud. Artinya jangan kamu menyembah. Jangan kamu sujud kepada matahari dan bulan. Kerana dua-dua itu bukannya Tuhan. Matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan. Jangan sujud kepada matahari. Jangan sujud kepada bulan. Jangan jadi orang Jepun. Orang Jepun dia sujud kepada matahari. Dia menyembah matahari. Jangan pula menyembah bulan. Menyembah bulan ni orang apa agaknya? Tak. Orang purbakala dulu ada yang menyembah bulan. Jangan kamu sujud kepada matahari dan bulan. Sebaliknya kamu sembahlah Allah yang telah menjadikannya. Allah yang menjadikan matahari, Allah yang menjadikan bulan. Sehingga terang menerang alam ni. Nampak, kita tak payah pakai torchlight. Nampak aja bila ada matahari. Begitu juga malam-malam Allah datangkan bulan yang keadaan sangat cantik. Ya tak? Bulan cantik tak? Bulan cantik ke buruk? Cantik. Itu sebab kalau perempuan tu cantik, kita bandingkan dengan apa? Dengan bulan. Ya tak? Kita nak muji perempuan cantik tu apa? Engkau laksana bulan. Mana ada cantik panggil? Engkau laksana matahari. Ya tak? Bulan. Cantik bulan tu. Padahal bulan tu berkata demo yang dah pergi ke bulan tu lah. Tak ada cantik pun. Kita nampak dari sini seolah-olah ia sesuatu yang sangat cantik. Nak nyembah Allah yang menjadikan matahari, Allah yang menjadikan bulan. Malahan apa saja di alam ini, siapa menjadikannya? Allah Ta'ala. Sembahlah dia yang menjadikan segala-galanya. Apa saja dalam alam ini Allah yang punya. Lillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah lah yang memiliki langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Semua Allah punya. Kita satu pun tak ada apa yang punya. Tokar kita tu Allah punya. Rumah kita ni Allah punya. Apa? Dompet dalam poket tuan-tuan tu siapa punya? Allah punya. Anak kita Allah punya. Isteri kita Allah punya. Jawatan kita Allah punya. Anytime Allah boleh tarik balik tu, ya. Malahan diri kita pun siapa punya?
Allah punya. Jadi kita bersyukurlah kepada Allah kerana kita dapat segala-galanya, dapat nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Kemudian dapat pula kita kesihatan, dapat pula boleh bangun pagi ni, boleh solat subuh bersama-sama. Lagi bersyukur kita apa? Nombor satu, kita bersyukur kita dapat iman dan Islam. Lagi dah kita patut bersyukur dengan Allah Ta'ala. Mujur Allah datangkan iman dan Islam kepada kita. Kalau tidak, bangkit subuh kita pagi ni. Bangkit jugalah, tapi tak ada semayang. Kalau tidak kita ni, apa agama kita? Apa agama kita? Hindu. Kalau Hindu, entahlah ya. Yang ajar ni apa namanya? Yang ajar ni apa namanya kalau kita Hindu? Haji Ibrahim ke? Siapa abang ajar lah? Sami kata dia buat. Sami kata. Ini tuan-tuan apa namanya? Haji Daud apa namanya? Govinda Raju. Haji Malik apa namanya? Muniandi dan sebagainya. Itu belakang tu apa nama-nama? Apa nama-nama macam tu? Lechemi. Lagi Mariama. Lagi? Ya, yang pakai telekong putih tu namanya? Mina Kumari. Macam-macam mujur lah. Kalau tidak entahlah. Bila Taipuzam apa buat? Ustaz Zakaria bila Taipuzam apa buat? Mawak kabadi well. Mujur lah didatangkan Allah Syekh Abdul Aziz ke Melaka. Ya, dia sampai aja di tepi pantai Melaka tu dia semayang. Terkejut orang Melayu nengoknya. Apa buat dia ni nonggin ni? Ya, oleh kerana itu sampai berita tu kepada Sultan di Melaka ketika itu. Namanya apa? Parameswara. Itu nama Sultan Melaka ketika itu tau. Ini yang ajar ni cikgu sejarah tu tau. Parameswara dengar tu, dia pun panggil Syekh Abdul Aziz dan orang-orang kawan-kawan dia. Panggil ke istana. Mereka memang itu nak cari pun. Bila ditanya tentang sembahyang, ditanyalah kami menyembah Allah. Allah tu siapa? Dia cerita tentang Allah tu begini. Tertariklah Parameswara dengan Islam. Lalu tak lama lepas itu dia pun memeluk agama Islam. Itu sejarah mulanya orang Melayu masuk Islam. Kalau ada orang Melayu ni, tahu sebelum datang Islam, datanglah apa? Mereka terpengaruh lah. Mula-mula datang Buddha. Lalu orang Melayu pun terpengaruh dengan Buddha. Sampai tertegak satu kerajaan Buddha. Di Kedah tu banyak dia punya kesan-kesan. Sampai tertegak kerajaan Buddha. Namanya apa? Sriwijaya namanya. Kerajaan Buddha yang dipanggil Sriwijaya. Banyak kesan-kesannya tu. Tokoh-tokoh yang peninggalan tu ada di Kedah dan Perlis. Di utara sana. Pasal mereka tu dekat dengan Siam. Tak lama lepas tu datang pula Hindu. Tertegak pula satu kerajaan Hindu di kalangan orang Melayu. Yang sampai nama kerajaan tu apa? Langka Suka. Langka Suka. Kesan-kesannya boleh kita tengok di Beruas. Banyak lagi ada. Kesan-kesan Langka Suka tu. Begitulah orang Melayu. Lepas itu baru datang Islam. Maka orang Melayu pun masuk Islam. Dah dapat Islam. Tak berjaya pula agama-agama yang lain untuk menukarkan orang Melayu ni. Dah dapat Islam, pegang betul orang Melayu itu dengan Islam sampai hari ini. Kalau tidak, bila Portugis dapat menawan negeri Melaka, mereka agak-agaknya nak merentah aja ke? Tak, mereka cadangnya nak mengkristiankan semua orang-orang Melayu. Itu didatang mereka pendakwah daripada agama Kristian. Ya, di antaranya siapa namanya? Ya Allah, dia minta dia ngaji sejarah ke tu. Namanya apa? Saint Francis Xavier. Ada pun nama tak? Sampai ada sekolah di Kuala Lumpur tu. Ya. Saint Francis Xavier. Apa kerja dia? Nak mengkristiankan orang Islam. Tapi orang Islam masa itu dah pegang teguh dengan Islam. Tak adalah mereka masuk agama Kristian. Walaupun Islam kita tu tak sepenuhnya pada masa itu. Kerana orang Melayu ni dijajah oleh penjajah. Tak sempat nak amalkan Islam, udah datang Portugis. Lepas itu datang pula Belanda.
Lepas tu datang pula Inggeris. Sudah orang Melayu jadi Inggeris, lebih daripada Inggeris lagi. Dah nak cakap Inggeris saja ya. Termasuk ustaz ni ya. Sudah ngaji sekolah orang putih, cakap orang putih saja. Mujur tak masuk Kristian, geledak entahlah itu dia. Syukur kita kepada Allah kerana kita dapat agama yang tepat, agama yang benar, iaitu agama Islam. Ini ya. Dan di antara keterangan-keterangannya ialah adanya malam dan siang dan matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud menyembah kepada matahari dan bulan. Selain daripada Allah jangan kamu sujud. Ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, kata Allah ya. Diwajibkan kamu supaya tidak menyembah yang lain melainkan dia. Dia tu bang, iaitu Allah. Nak menyembah hanya menyembah Allah saja, lain jangan. Dan sebaliknya kamu sembahlah Allah yang telah menjadikannya semuanya tu. Semua tu Allah menjadikannya. Langit Allah jadikan, bumi Allah jadikan, gunung Allah jadikan, matahari Allah jadikan, bulan Allah jadikan, bintang Allah jadikan. Apa saja sebut je semua dijadikan oleh Allah Ta'ala. Kerana Allah tu sifatnya apa? Pencipta. Alam ni Allah jadikan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Kita pagi Jumaat kita baca itu nah. Allah lah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Dijadikannya langit dan bumi itu. Jadi kita sembah dia tu, yang menjadikannya, yang menjadikan segala-galanya. Sekiranya kamu benar-benar menyembahnya, ya, in kuntum iyyahu ta'budun. Sekiranya kamu benar-benar menyembah Allah. Kita tadi sembahyang tu alhamdulillah, kita menyembah Allah, jangan menyembah lain daripada Allah Taala. Ya. Tengok huraiannya apa kata di pengarang ni. Pengarang ni apa ni, Suan Haji namanya, Suan Haji. Huraiannya, setelah Allah menyebutkan pada ayat-ayat yang terdapat bahawa sebaik-baik amalan dan perkataan itu ialah yang dilakukan untuk berdakwah, yakni menyerukan agama Allah. Itulah perkataan yang terbaik, iaitu berdakwah. Berdakwah ni tuan-tuan dan puan-puan bukan untuk ustaz aja, bukan untuk ustazah saja. Itu adalah kewajipan setiap manusia Islam. Kerana Allah perintahkan tu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di kalangan kamu. Di kalangan kamu, sebab hukumnya fardu kifayah bukan fardu ain. Kalau fardu ain tiap-tiap orang. Tapi hendaklah ada di kalangan kamu. Wal takum minkum, minkum tidak antara kamu. Ummatun yad'una ilal khair. Ada umat, ada gerakan, ada aktiviti di kalangan yang baik-baik, menjadi contoh kepada masyarakat. Ilal khair. Apa kerjanya? Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka menyeru kepada kebajikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Itu kerja sebahagian dari kita. Hukumnya fardu kifayah. Wa ulaika humul muflihun. Orang-orang itulah orang-orang yang dapat keuntungan. Kita nak rugi ke nak untung? One more time, kita nak rugi ke nak untung? Serulah kepada kebajikan dan cegah kepada kemungkaran. Itu yang timbulnya jemaah-jemaah dalam Islam ni. Kerjanya tak lain ialah menyeru kepada kebajikan, mencegah kepada kemungkaran. Kerana orang kafir itu dijanjikan keuntungan. Kalau untung macam, dapat syurga lah. Itulah keuntungan. Itu pangkat-pangkat di syurga tu. Al-muflihun tu pangkat syurga lah tu. Al-faizun, orang-orang yang berjaya. As-siddiqin, orang-orang yang benar. Al-muqarrabin, orang-orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Al-abrar, orang-orang yang berbakti. Ashabul yamin, orang yang apa? Golongan kanan. Itu semua pangkat-pangkat di syurga. Lebih baik daripada pangkat-pangkat di dunia ni. Pangkat di dunia ni ambil lah juga, jangan tak ambil ya. Maksud kita jangan
Kita hidup dalam dua alam. Satu di dunia, lepas tu di akhirat. Tapi pangkat di akhirat tu lebih baik daripada pangkat-pangkat yang ada di dunia ni. Daripada Tan Sri, daripada Datuk Seri, daripada apa-apa. PJK, AMN, lagi apa? AMP, PPT, lagi TNB, JKR. Apa lagi? Ambil lah pangkat itu, bukan tahu, ambil lah. Tapi pangkat akhirat lagi lebih bermakna. Lebih hebat lagi. Ini yang kita nak kejar tu, mudah-mudahan kita dapat keuntungan. Jadi berdakwah dilakukan. Setelah Allah menyebutkan pada ayat-ayat yang terdahulu bahawa sebaik-baik amalan dan perkataan itu ialah yang dilakukan untuk berdakwah, yakni menyerukan agama Allah. Disusulnya pula dengan menyebutkan dalil-dalil tentang wujudnya Allah Ta'ala. Macam tadi, saya bacakan ayat tadi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan pertukaran antara siang dan malam itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang mahu berfikir. Itu tanda-tanda dia. Kejadian langit dan bumi ini pun, itu pun tanda kebesaran Allah. Kemudian pertukaran siang dan malam juga tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mahu berfikir. Itu siapa dalam diri kita ni pun boleh kita rasakan kebesaran Allah kalau kita mahu berfikir tentang diri kita ni. Kejadian manusia ni sikit punya hebat, cap jari kita ni. Tiap-tiap orang memiliki cap jari yang lain. Siapa desainernya? Allah Ta'ala. Allah designer dia. Cek, kita cap jari. Masing-masing lain. Orang ni macam ni patternnya, orang ni macam ni patternnya, orang ni macam. Tak ada satu orang pun yang serupa cap jari. Berapa juta manusia dalam dunia ni? Semuanya berbeza-beza bentuk cap jarinya. Siapa yang menentukan tu? Allah Ta'ala. Tak terasa lagi kebesaran Allah Ta'ala. Saya dah sebut banyak kali dah. Banyak kali sebut dah. Kalau rambut kita ni tak potong apa jadi? Panjang sampai ke lantai. Okay dah. Any objection? Kalau kuku tak potong apa? Panjang, berjele-jele sampai ke belah perempuan pun boleh kalau tak panjang, kalau tak potong. Okay dah ni. Kalau janggut saya tak potong tak? Panjang sampai ke lantai. Kalau misai tak potong? Panjang. Okay dah. Tapi pasal apa bulu kening tak panjang? Siapa bulu kening panjang kan? Kalau kita cukur bulu kening tu, dia tumbuh ke tak? Tumbuh. Tapi sampai ke satu peringkat dia berhenti. Pasal apa? Itu tanda kebesaran Allah. Mun tampilnya panjang, macam mana saya nak datang dari kampung mari? Udah panjang gitu. Nak ngajar pun tak boleh. Datang assalamualaikum. Cubit ros. Apa sebab dulu assalamualaikum ya. Fikir kesusahnya. Untuk menyenangkan manusia, maka Allah jadikan bulu kening tu setakat itu aja. Bulu mata pun itu tak panjang. Itu tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tanda-tanda nak terasa. Itu sebab Allah sebut dalam Quran apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kamu itu tidakkah kamu nampak akan kebesaran Allah Ta'ala? Dalam diri kita ni pun. Kalau kita mahu berfikir, itu sebab dalam Quran tu Allah cabar manusia. Afala taqilun. Apakah kamu tak berakal? Afala tatafakkarun. Apakah kamu tak boleh berfikir? Afala tatazakkarun. Apakah kamu tak boleh dapat peringatan? Peringatan untuk apa? Untuk menyatakan kebesaran Allah. Sebab kita terasa kebesaran Allah itu. Kalau mau berfikir, kemudian disusulnya dengan menyebutkan dalil tentang wujudnya Allah Ta'ala dan kekuasaannya serta hikmahnya. Allah buat satu tu mesti ada hikmah belakang tu. Sebagai mengingatkan bahawa berdakwah adalah memperteguhkan dalil atas zat dan sifat Allah. Kita dakwah menyeru kepada Allah. Jangan lain-lain menyeru kepada Allah. Suruh apa? Nabi-nabi dan rasul-rasul itu juga kerja dia. Semua nabi-nabi dan rasul seruan dia dua aja. An-ni'budullah wajtanibut taghut. Itu aja seruannya. An-ni'budullah, hendaklah kamu menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan daripada taghut. Taghut tu apa?
Apa itu tagut? Apa saja yang menyesatkan. Itu tagut, berhala, patung, ya, atau sistem yang menyesatkan. Itu tagut itu. Benda yang tidak mengingati Allah, yang jauh dari Allah, yang tidak diredai oleh Allah, itu namanya tagut. Jauhi daripada tagut. Semua nabi-nabi daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah seruan mereka, ya. Mengingatkan, sebagai mengingatkan bahawa berdakwah adalah memperteguhkan dalil di atas zat dan sifat Allah Taala. Maka Allah sebutkan pula di sini dengan firman-Nya, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara keterangan-keterangannya ialah adanya malam dan siang. Itu di antara tanda kebesaran Allah. Dia adakannya malam, dia adakannya siang. Siang untuk mencari rezeki, malam untuk berehat. Kecuali ada orang yang kerja malam, tak apalah, tak salah pun, ya. Dia malam masa mencari rezeki, siangnya untuk berehat, tak apalah. Itulah ketentuan Allah begitu. Ya, dia adakannya siang dan malam. Dan juga bulan dan matahari. Bulan ada waktu malam, ada bulan. Waktu siang ada matahari. Yang ini dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah, ialah menciptakan peredaran 4 perkara yang ada di kawasan angkasa. Kawasan angkasa dipanggil falak, ya. Iaitu suasana malam dan siang. Keduanya di tangannya, didatangkan. Keduanya datangnya bergile-gile, silih berganti. Lepas malam siang, lepas siang malam, lepas malam siang. Bergilo-gilo. Kejap ni, siang ke malam? Antara siang dan malam. Belum kata siang lagi, tak nampak lagi. Tapi tak lama lepas tu, udah jadi siang. Naik aja matahari, udah hilang lah. Gelap, tak ada gelap lagi dah. Dah nampak. Matahari tu naik sampai tengah-tengah. Itu dah kemuncak kepanasan. Lepas tu dia turun sampai malam, ya. Kecuali ada tempat-tempat yang matahari kalau dia naik aja, tak turun-turun. Di kutub tu. Tahu kutub? Kutub utara atau kutub selatan. Kalau waktu dia naik tu naik aja. Tak ada turun-turun. Dia turun kejap, naik balik. Turun kejap, naik balik. Tapi bukan selama-lamanya. Ya, ada masanya dia turun je, tak ada naik-naik pula. Itu dia di kutub tu. Tapi bukannya selama-lamanya. Itu dia kebesaran Allah Taala. Mujur lah pun, ya. Kalau tampilnya naik je, tak ada turun, itu sekitar tadi. Membinasakan makhluknya. Kalau dia naik aja, mati juga sudahnya manusia. Kalau dia turun tak nak naik, mati juga sudahnya manusia. Kerana dia beku, mati semua manusia. Kalau dia naik menggelagak darah kita tu, mati juga kita. Itu nak jaga manusia supaya tak mati. Maka digiliur punya. Lepas naik turun, lepas turun naik, lepas tu turun naik balik, tu turun balik, tu naik balik, tu turun balik. Digiliur punya. Sehinggalah Allah menetapkan nak memusnahkan alam ini. Ketika itu peraturan-peraturan tak berjalan lagi dah, ya. Siang malam tak tentu hala. Matahari bukannya terbit dari timur lagi, dia terbit dari barat dan sebagainya. Itu dah waktu nak hancur alam ini. Matahari dengan sinarnya yang bercahaya terang dan rembulan yang menjadi berseri kerana menerima pancaran cahaya matahari. Bulan tu sebenarnya kita nampak dia tu bercahaya tu kerana dia menerima pancaran daripada cahaya matahari. Itu yang cantik bulan tu. Dia bukan mengeluarkan sinaran sendiri, tak ada. Dia daripada sinar matahari itu terpancung, terpelanting kepada dia. Itu yang nampak dia berseri apa tu. Keduanya juga ditetapkan tempat peredaran dan kedudukannya. Namanya manzilah. Manzilah tu tempat dia naik, tempat dia turun, ya. Yang berlainan perjalanannya di langit. Tu kadang-kadang bertembung tu berlaku gerhana tu, gerhana bulan, gerhana matahari kerana bertembung, ya. Agar dapat diketahui orang anggaran waktu malam dan siang. Orang dah tahu bila matahari begini waktu sekian, matahari begini waktu sekian, matahari begini waktu sekian. Ya, itu yang kita tengok waktu tu. Waktu subuh apabila matahari terbit, nampak fajar. Itu subuh. Kemudian bila matahari itu naik itu waktu duha. Ya. Kemudian
naik sampai ke atas, bila dia tergelincir ke barat, itu waktu apa? Waktu zuhur. Kemudian kita tengok lagi matahari itu bila yang dibayang ni lebih panjang daripada bayang bayang tu lebih panjang daripada yang dibayang, itu dah masuk waktu asar. Bila nampak warna kekuning-kuningan, itu dah nak masuk waktu maghrib. Bila dah hilang cahaya terus, itu dah masuk waktu isyak, dah datang malam. Semua itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Agar dapat diketahui orang anggaran waktu malam dan waktu siang, bilangan minggu dan bulan dan tahun. Dah tahu minggu begini, bulan sekian, tahun sekian. Maka dengan mengetahui anggaran waktu-waktu tersebut, dapatlah ditetapkan tempoh untuk bermuamalah. Bermuamalah itu artinya berinteraksi antara seorang dengan seorang. Itu namanya muamalah. Berinteraksi, ya. Nak berjual beli, nak gadai menggadai, nak sewa menyewa, itu namanya muamalah. Dan beribadat, dan juga nak semayang ada waktu-waktu tertentu, ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, kata Allah. Sesungguhnya semayang itu diwajibkan atas setiap orang beriman dengan waktu, di dalam waktu-waktu yang tertentu. Di dalam waktu-waktu tertentu. Jangan semayang disukati aja. Waktu ini boleh ke semayang maghrib waktu ni? Boleh kan? Boleh lah kalau main qadha. Itu dia dulu tak semayang. Jadi boleh qadha bila masa pun tak apa. Tapi kita semayang mesti ada waktu-waktu tertentu. Yang ini kalau nak semayang sekarang apa? Bukan wajib pun. Kalau nak semayang lepas ni apa semayang? Bukan kejap ini haram ni. Semayang apa? Sunat isyraq. Lepas tu, dah panjang lagi waktu, boleh lagi semayang sunat duha. Dan seterusnya. Boleh lah. Itu namanya waktu-waktu yang tertentu. Kenapa? Mengikut perjalanan matahari. Bila matahari begini, sekian. Bila matahari begini. Kita semayang jenis-jenis itu. Maka dengan mengetahui anggaran waktu-waktu tersebut, dapatlah ditetapkan tempoh untuk bermuamalah dan beribadah. Oleh kerana matahari dan rembulan merupakan makhluk-makhluk angkasa yang paling besar pada pandangan mata, maka Allah memperingatkan bahawa keduanya itu sebenarnya adalah makhluk Allah Ta'ala. Matahari itu Allah yang jadikan, bulan itu Allah yang jadikan. Sebab itu jangan kita menyembah bulan, jangan menyembah matahari, kerana dia itu makhluk macam kita juga. Nak nyembah siapa? Menyembah the creator of both of them. Menyembah yang penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyembah yang dicipta. Kita menyembah penciptanya, iaitu Allah Ta'ala. Itu dilarang kita tu menyembah yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah bagi peringatan bahawa keduanya itu sebenarnya adalah makhluk Allah. Makhluk Allah Ta'ala yang sedia tunduk dan patuh di bawah arahan perintahnya. Cukup masa dia naik matahari. Mana pernah dia ingkar? Ada pernah matahari sakit perut? Ada pernah matahari MC? Bila cukup masa dia naik dah. Soal dia nampak tak nampak tu bergantung dia dilindungi awan atau tidak. Tapi dia tetap naik. Dia tetap ada di situ. Dia ikut perintah Allah. Makhluk-makhluk yang lain tu semua taat kepada perintah Allah. Bulan tu taat kepada perintah Allah. Matahari taat kepada perintah Allah. Binatang-binatang taat kepada perintah Allah. Tengok ayam jantan tu. Cukup aja pukul 4.30, pukul 5 dia pun berkokok, ya. Sebab kerana perintah Allah. Tak pernah miss. Dia berkokok dah dia. Nak ngabur pada manusia, Komel dah nak siang, bangkitlah, kata manusia. Tapi manusia dan jin, dua-dua makhluk ni sering sekali derhaka kepada Allah SWT. Allah suruh bangkit, tak siap nak bangkit. Itu manusia. Jin pun betul juga. Itu tak jin ada yang kafir, ada yang Islam. Jadi makhluk itu, iaitu bulan dan bintang itu, sedia untuk tunduk dan patuh di bawah arahan dan perintahnya. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali keduanya diagung-agungkan, sebagaimana firman-Nya yang berikut. Apa firman Allah? La tasjudu syamsi wala lil qamar. Jangan kamu sembah
Janganlah kamu sujud seperti tunduk dan patuh. Jangan kamu sujud, iaitu menyembah pada matahari dan bulan. Jangan kamu menyembah matahari, jangan kamu sembah bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Wala lil qamar. Tadi saya baca tak betul itu. Wala tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Dia nak lil, ya. Jangan kamu sujud kepada matahari dan jangan kamu sujud kepada bulan. Ini lil tak nampak, lam tu baris tu tak nampak. Janganlah kamu sujud atau menyembah kepada matahari dan bulan. Sebaliknya kamu sembahlah Allah. Wasjudu lillah. Sujudlah kamu kepada Allah. Allah siapa? Allazi khalaqahunna. Yang menjadikan keduanya. Matahari itu pun Allah menjadikannya, bulan itu pun Allah yang menjadikannya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika sekiranya kamu benar-benar menyembahnya, menyembah Allah. Kalau kamu nak menyembah Allah, jangan menyembah yang lain daripada Allah. Kerana perbuatan itu adalah perbuatan apa? Syirik. Perbuatan syirik Allah sangat murka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ya? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampun dosa orang-orang yang syirik. Syirik ni tuan-tuan, ada berbagai-bagai jenis syirik. Syirik yang pertama yang jelas namanya syirik jali. Orang yang menyembah tokong, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah lembu, menyembah bulan, menyembah pokok besar. Itu syirik jali namanya. Ada lagi satu syirik namanya syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Itu namanya syirik khafi. Iaitu menyamakan sifat Allah dengan sifat selain daripada Allah. Mujur ada tok pawang berain dari kampung, kalau tak mampu anakku katanya. Macam syirik. Syirik tu. Serupa aja menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia. Sama aja. Orang mencuri potong tangan dengan orang mencuri masuk jail, sama aja. Dua-dua itu sebagai hukuman kepada orang pencuri tu. Sudah syirik. Menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia. Atau menyamakan sistem Allah dengan sistem manusia. Serupa aja. Kita laksanakan Islam seluruhnya ataupun kita tak laksanakan, serupa aja, kita tetap manusia juga. Itu syirik itu. Itu namanya syirik khafi. Tersembunyi. Macam mana sembunyinya? Macam mana sembunyinya? Seperti bulu hitam di kaki semut yang hitam, di badan semut yang hitam, di atas tunggul yang hitam, di malam yang kelam. Nampak tak bulu hitam tu? One more time. Seperti bulu hitam. Bulu hitam tu di mana? Di kaki semut yang hitam. Lagi? Di badan semut yang hitam. Lagi? Di atas tunggul yang hitam. Betul? Di malam yang kelam. Nampak ke tak? Begitulah tersembunyinya. Sebab itu kita kena ada ilmu pengetahuan. Bila kita ada ilmu pengetahuan, tak adalah tersembunyi lagi. Kita nampak jelas benda-benda yang boleh mensyirikkan kita. Kalau syirik, dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh, kata Allah. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, kata Allah. Barang siapa mensyirikkan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh sekali sesatnya. Sebab itu jangan syirik. Syirik apa nama kita? Khafi. Dua-dua ni kafir belaka. Syirik jali itu kafir, syirik khafi pun kafir juga, ya. Yang ketiga, ini tak ada kafir. Ini namanya syirik kecil. Aku yang ku tahu, yang ku takut, kata Nabi, untuk kamu. Bukan dia tak ada takut dari dia. Dia tak pernah mensyirikkan Allah. Yang ku takutkan komen ni. Komen tu apa? Kita ni lah. Lebih daripada aku takutkan Dajjal, ialah syirik kecil. Itu yang aku takutkan komen ni, kata Nabi. Ditanya para sahabat, Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Syirik kecil itu dipanggil syirkul asghar.
Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dikatakan syirik kecil tu ya Rasulullah? Jawab baginda ialah riya. Ar-riya'u, itu syirik kecil. Dia tak ada kafir, tapi berdosa besar. Siapa nak angkat tangan? Itu syirik kecil. Dia berdosa besar. Riya ni. Apa tu riya? Apa tu riya? Buat atau tinggalkan sesuatu ibadah bukan kerana Allah. Itu riya lah namanya. Ya. Apa saja bukan kerana Allah. Kita datang ni kerana apa? Kerana Allah. Kalau tidak, riya lagi tu. Kita ngaji kerana Allah. Kalau tidak, riya namanya. Mengaji itu kerana lain daripada kerana Allah. Ya. Saya ngajar pun bukan kerana Allah. Riya lah namanya tu. Ya. Ngajar ni, nyelin je. Mana bendahari ni? Tak ada datangnya. Kenapa? Kenapa hendak ke bendahari? Hendak ke envelope? Riak lah tu. Ya? Mana bendahari? Kalau kerana dia, riak lah tu. Ya? Dapat apa? Dapat envelope aja dah. Pahala apa pun tak dapat. Lepas tu sekali-sekali bendahari test tuan bagi. Tengok bulan depan datang ke tak? Kalau ada je alasannya, itu riak lah tu ya. Di test tu. Sama ada orang ini sama apa lah ya. Di test tu. Supaya apa? Supaya dia tak ada riak lagi. Ya. Okey. Itu namanya syirik apa golongan tu? Syirik kecil. Syirik kecil. Itu riak. Ada lagi satu iaitu dipertikaikan oleh sebahagian ulama. Itu namanya syirik harus. Ada pula syirik harus ya. Itu dipertikaikan. Mana ada syirik harus? Syirik lah mana ada harus ni. Kata setengah ulama. Tapi ada dalam kitab. Syirik harus iaitu dia beribadah kerana hendakkan syurga. Ikhlasnya tak ada apa? Tak 100%. Tak ada tinggi nilainya. Dia beribadah, dia sembahyang tadi kerana nakkan syurga, kerana takutkan neraka. Sebenarnya bukan kerana syurga, bukan kerana neraka. Kita buat apa? Semata-mata kerana itu perintah Allah. Jangan kita syurga neraka. Syurga neraka itu hak siapa? Hak Allah Ta'ala. Terpulang kepada Allah nak masukkan kita dalam syurga atau nak masukkan kita dalam neraka. Ya. Ada seorang ahli ibadah. Punyalah hebat ibadahnya. Malaikat pun kagum. Kagum dengan ibadahnya. Pada satu hari ada seorang malaikat dapat dia nengok takdir makhluk ni di Lauh Mahfuz. Dia tengoknya rupanya takdir orang tu. Orang tu dia menjadi ahli neraka rupanya. Dia akan dimasukkan Allah dalam neraka katanya. Dia tengok dalam takdir tu. Dia pun naik balik ke langit. Sembang dengan malaikat-malaikat di langit tu. Kesian tengok syana tu ya. Ngapa kata malaikat yang lain. Penat aja dia beribadah. Dia rupanya ahli neraka, tahu tak? Mana kamu tahu kata malaikat lain. Aku baru lepas nengok takdirnya di Lauh Mahfuz. Kata malaikat. Iya ke? Allah kesian itu kata malaikat lain ya. Perbualan ni didengar di iblis. Iblis tu kerjanya apa? Apa kerja iblis? Ngintai je, dengar je. Telinganya dengar di langit. Apa perbualan-perbualan malaikat di langit. Bila dengar di iblis, ini peluang aku katanya. Peluang aku nak menyesatkan orang tu. Dia pun turun. Pergi jumpa dengan orang yang sedang sembahyang tu, sedang beribadat tu ya. Dia ngaburkan, dia memperkenalkan diri dia. Aku iblis katanya. Dia khabar betul-betul. Aku iblis. Kamu ni semayang, berzikir, wirid, tak ada melakukan maksiat, penat aja. Kamu mati esok masuk neraka, tahu tak? Kata dia orang tu. Mana kamu tahu? Aku tahulah malaikat ngabur pada aku. Ada malaikat yang nengok takdir kamu di Lauh Mahfuz. Kamu tu menjadi ahli neraka. Lebih baik kamu ikut aku. Tak usah kamu semayang, tak usah kamu berzikir, tak usah kamu wirid, tak usah kamu beribadat kepada Allah. Ikut aku. Pergi kipoh malam ni. Kata iblis, pergi kipoh malam ni. Pergi ke night club di Jalan Yang Kalsum. Tahu? Kau semua tak tahu kan? Ya? Mau kita karaoke. Mau kita berjoget. Mau kita apa?
Berongging. Kata adik manusia tu, kamu ingat aku bingung macam kamu ke? Aku beribadah bukan kerana hendakkan syurga, bukan kerana takutkan neraka. Aku beribadah semata-mata kerana Allah suruh aku buat. Aku ni hamba. Kerja aku ialah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada nak masuk dalam syurga atau masuk dalam neraka, itu hak Allah Taala. Terpulang kepadanya. Balik saja iblis tak pakai betul orang ni katanya. Tak dapat aku nak apa? Tak dapat aku nak menyelewengkan akidah dia kata. Ya, rupa-rupanya orang itu dalam ilmu Allah dia menjadi ahli syurga. Dalam ilmu Allah, tapi tertulis di Lauh Mahfuz dia menjadi ahli neraka. Sebab itu tuan-tuan, takdir ni, ya, qada ni ada dua. Satu namanya qada mubram. Lagi satu namanya qada muallaqun. Muallaqun tu bergantung kepada Allah Taala. Mubram ni dalam ilmu Allah. Ya, qada mubram dan qada muallaqun. Tuan-tuan boleh semak dalam kitab yang bernama Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab itu. Ada ngaji kat sini? Ya, cari datuk guru yang ngajar Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Di surau Tanah Malaysia tu dah habis dah kitab tu. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rupanya qada mubram ni orang tak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Rupanya di dalam ilmu Allah orang ni menjadi ahli syurga, bukan ahli neraka. Yang kita takut tu takut dalam ilmu Allah kita menjadi ahli neraka, itu yang takut tu. Sebab kita sungguh-sungguh berdoa dengan Allah. Wa qina azabannar. Artinya jauhlah kami daripada azab api neraka. Itu kita minta sungguh-sungguh dengan Allah Taala. Itu nama syirik tadi, ya. Syirik harus. Yang keempat tadi. Tapi yang keempat ni dipertikaikan oleh sebahagian daripada ulama. Tapi yang tetapnya tiga. Syirik jali, syirik khafi, dan lagi satu syirik kecil. Syirik asghar namanya. Baik. Tidak menyembah yang lain kerana hanya Allah saja yang layak dipertuhan untuk disembah. Nak nyembah hanya Allah Ta'ala saja. Janganlah hendak, kita baca dekat atas nak. Janganlah hendaknya manusia itu menyembah matahari dan bulan kerana keduanya hanyalah diciptakan untuk faedah manusia. Matahari siapa yang menggunakannya? Manusia. Bulan untuk siapa? Untuk manusia juga. Yang diarahkan supaya patuh menjalankan tugas masing-masing. Memberi penerangan. Penerangan tu memberi cahaya lah, ya. Memberi penerangan di dalam peredarannya di angkasa. Yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan menolak sebarang mudarat. Matahari itu tak ada boleh memberi manfaat. Yang memberi manfaat dengan cahaya matahari itu siapa? Allah Ta'ala. Matahari itu sendiri tidak boleh memberi apa-apa manfaat. Dan dia juga tidak boleh memberi mudarat. Kalau dia membakar pun dengan izin Allah Ta'ala. Itu matahari, ya. Kalau dia membinasakan sesuatu pun dengan izin Allah Ta'ala. Bukan dia itu sendiri, tak. Zatnya tidak mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan mudarat. Sebaliknya manusia diperintahkan supaya menyembah Allah sahaja, tidak menyembah kepada yang lain. Kerana hanya Allah saja yang layak dipertuhan untuk disembah. Nak menyembah hanya Allah saja, jangan sembah lain, jangan sembah pokok besar. Jangan menyembah manusia, jangan menyembah wang ringgit, jangan menyembah kedudukan, jangan menyembah pangkat dan sebagainya. Kerana hanya Allah saja yang layak dipertuhan dan disembah. Sesungguhnya kalau Allah berkehendak, nescaya dapatlah matahari dan bulan itu dipudarkan cahayanya. Boleh tak? Allah padamkan cahaya matahari, boleh tak? Boleh. Begitu cahaya bulan, boleh tak Allah padamkan? Boleh. Usahakan padam, dipudar pun boleh. Artinya dikurangkan cahaya itu, boleh. Atau dibinasakannya seperti lain-lain makhluk. Hari kiamat esok, binasa tak matahari itu? Binasa. Habis semua binasa. Kullu man 'alaiha fan. Lagi? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Yang kekal, yang tak binasa ialah zat Allah. Wajhu rabbuka. Wajah Tuhan kamu. Wajah tu artinya muka, tapi bukan ada muka Tuhan rupa muka saya. Ulama-ulama mentakwilkannya sebagai
zat Allah. Zat Allah yang maha wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Zat Allah yang maha agung lagi maha mulia. Itu tak ada binasa. Lain habis. Melayu binasa tak? Melayu binasa ke tak? Binasa. Mana datangnya takkan Melayu hilang di bumi itu? Mana datangnya? Akidah pun tak betul. Melayu nombor satu binasanya. Kalau dah berlaku hari kiamat itu. Akidah pun dah tak betul. Jangan kita pegang betul-betul dengan ungkapan itu. Untuk menjadikan semangat tak apalah. Tapi jangan jadikan itu akidah. Kerana dah tak betul yang akidah itu. Takkan Melayu hilang di bumi. Tak hilang kan Melayu. Ayat ini diturunkan untuk menolak kebenaran anggapan kaum Sobiin. Sobiin artinya orang yang murtad di kalangan daripada orang yang dah beriman tapi murtad balik. Itu Sobiin yang menyembah bintang-bintang itu. Dia kerjanya menyembah bintang. Itu namanya Sobiin. Berarti juga menyembah Allah. Sampai itu dia menyembah Allah tapi dia menyembah bintang. Katanya itu aku menyembah Allah itu katanya. Dia anggapnya bintang itu seperti Allah. Maka perbuatan mereka yang menyembah bintang-bintang itu dilarang dengan turunnya ayat ini. Kalau benar-benar mereka menyembah Allah. Kamu kata kamu menyembah Allah tapi kamu menyembah bintang juga. Itu kata in kuntum iyyahu ta'budun, kata Allah kan. Jika sekiranya kamu tu menyembah dia, iaitu Allah, dan tidak menyembah yang lain daripada Allah Taala. Kenapa panjang benar tu? Habislah tu. Sebelum dia menengok jam depan saya, balik elok saya berhenti. Udah penat dah pun. Lengok dah? Ada pun tak lengok. Tengok bot model silir tu betul betul berseremput, betul silir balik, betul seremput balik. Rasa-rasa nak baring bot tu lah. Tapi segan tak ustaz ada depan ni. Jadi udahlah tu ya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Okay, any objection? None? Tak ada? Okey. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Kerana dapat murid-murid yang bergeliga-geliga. Ya. Bila diajar dapat. Mana nak cari? You can only find people like you in the sengat masjid. No other places you can find. Alright dah, sudah ya. Tak maklum nak lawak dia. Kalau tak melawak, boleh dengan ngantuk aja. Jadi melawak dah sikit-sikit. Sekian, ampun maaf aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin.